Baiklah, sekarang tiba sudah waktunya untuk kita mengikuti segmen wawancara pertama kita pada kali ini dalam segmen Tamu Bahasa. Tajuknya agak panjang, tapi insya-Allah kita kupas bersama dengan narasumber kita pada kali ini. Kita bawakan secara langsung ke studio Yang Mulia Puan Zamriah binti Haji Jelihi, merupakan pegawai perkamusan Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sedia ni untuk kita ni bercerita ni. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Tajuknya ni agak panjang Puan. Peranan kamus dalam melestarikan bahasa peribumi. Apa sebenarnya maksudnya tu? Okey, untuk sebagai mukadimahnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak radio dan televisyen Brunei kerana mengundang saya dalam segmen Tamu Bahasa pada pagi ini. Okey, sebenarnya mengenai dengan tajuk ini saya huraikan dulu apa yang dimaksudkan dengan kamus itu. Okey, menurut Kamus Bahasa Melayu Nusantara mendefinisikan perkataan kamus itu sebagai satu buku rujukan yang mengandungi senarai kosakata, ungkapan dan sebagainya yang disusun mengikut urutan abjad. Jadi ia disertakan dengan takrifan maknanya, okey, dan juga keterangan lain seperti kelas kata, sebutan dan etimologinya. Saya turut sertakan dengan salah seorang pakar perkamusan iaitu Ibrahim Ahmad pernah mengatakan bahawa kamus merupakan satu buku rujukan yang mengandungi kata-kata daripada sesuatu bahasa yang biasanya disusun mengikut abjad, diberi makna dan keterangan lain. Jadi bahasa peribumi itu adalah sebenarnya merujuk kepada bahasa yang dituturkan kepada oleh Puak Jati Negara Brunei Darussalam. Okay, seperti yang kita ni ketahui, negara Brunei Darussalam mempunyai 7 bahasa dan dialek yang masih murni di samping bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. 7 dialek Puak Jati Brunei itu ialah Melayu Brunei, Tutong, Belait, Kedayan, Bisaya, Murut dan Dusun, seperti mana tercatat dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Jadi dalam usaha untuk melestarikan bahasa pribumi itu, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka melalui unit perkamusan telah diamanahkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan bahasa dan dialek di negara Brunei. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak ya penerangan berkenaan dengan apa yang dimasukkan dalam kamus, khususnya dalam konteks berkaitannya dengan bahasa pribumi. Jadi Puan mungkin dapat mengongsikan juga apakah fungsi dan juga peranan unit perkamusan di Dewan Bahasa dan Pustaka ni Puan? Okey. Antara fungsi dan peranan unit perkamusan ialah yang pertama, menangani projek penyusunan pelbagai kamus. Yang kedua, melakukan penyelidikan lapangan bagi tujuan penjanaan korpus perkamusan. Yang ketiga, menganalisis data bahasa yang dirakam. Keempat, mentakrif kosakata yang dirakam, dan yang kelima, mentranskripsi kata berdasarkan kepada lambang fonetik. Itu merupakan salah. Jadi itu sedikit sebanyak ya berkenaan dengan fungsi dan peranan unit perkamusan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun di kesempatan ini ingin sekali ditanyakan kita bersama dengan pegawai perkamusan Dewan Bahasa dan Pustaka ini, sebenarnya berapa banyak jumlah kamus yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka unit perkamusan yang merangkumi bahasa pribumi? Okey. Sejak penubuhan unit perkamusan pada tahun 1971, setakat ini sebanyak 3 buah kamus dan sebuah daftar buku telah daftar dialek telah dibukukan. Seperti yang ini, yang pertama ialah Kamus Bahasa Melayu Brunei yang merupakan edisi kedua yang mengandungi sebanyak 15,000 entry, dan kamus ini bersifat komprehensif. Terdapat takrifan maknanya dan juga ada lema, sublema, peribahasa dan kiasan. Okey, takrifannya adalah dalam bahasa Melayu, jadi memudahkan untuk pengguna kamus untuk memahamilah bahasa-bahasa Brunei yang ada di dalamnya. Okay. Dan yang kedua ialah Kamus Tutong Melayu Tutong. Yang ini kamus tetapi adalah dalam bentuk daftar. Daftar maksudnya diberi lambang fonetik padanan dialek Tutong dipadankan dengan maknanya dalam bahasa Melayu. Oh, jadi dialek Tutong ini adalah kamus untuk menafsirkan dari dialek Tutong ke dialek Melayu, bahasa Melayunya. Tetapi istimewanya kamus ini ada rujuk silang. Rujuk silang maksudnya apa tu?
wujud silang Melayu ke Tutong. Jadi mungkin ada yang tidak tahu dialek Tutong, mereka boleh merujuk kepada bahasa Melayunya untuk melihat apa dialek Tutongnya. Mungkin kita ni dapat Kongsikan. kongsikan sedikit lah isinya. isinya di dalam. Contohnya kita ni dapat melihat di sana. Nak cuba baca Sebelah di bagi sini. dalam. Bukan ya. Yang di mana tu maksudnya? Di depan lagi ke? Di depan ada. Kalau kita Okey, lihat di ini sana maksudkan. dialek Tutong dan juga padanannya dalam bahasa Melayu. Tetapi di sebelah belakang adalah dalam bahasa Melayu dan dialek dalam Tutong. Jadi di sini nak dapat lihat basing. Basing. Basing artinya apa? Kita ni main game lah dengan Mahira. Apa tu sebenarnya? Saya tidak nampak di sebenarnya. Basing di sini artinya tupai. Tupai. Ya. Tupai. Comel, basing. Itu bahasa Kedayan ni katanya, bahasa Kedayan. Ini adalah bukan tutung. Itu ke? Tutong. Tutong Kedayan ke ada Melayu. juga Ya. Okey, ini adalah tutung. Lepas tu kalau batulu. Betulu. Apa maksudnya betulu? Cuba. Tekanlah. Dia dapat ditekan. Susah. Maksudnya badan. Oh, badan. Batulu badan. Wah, banyak ya rupanya. Iya, betul. Rupanya ada kamusnya juga ya. Ada kamusnya tersendiri juga. Di Betul. sini kita dapat melihat ada edisi kamus Melayu Brunei dari tutung ke bahasa Melayu dan ada juga yang orang silang rujuk iaitu dari Melayu ke tutung. Tutung, Bahasa betul. tutung juga. Ya, Jadi begitu juga dengan yang ketiga ialah kamus Kedayan Melayu. Melayu Kedayan. Ini baru Kedayan. Formatnya sama juga dengan kamus Tutong dalam bentuk daftar. So ada rujuk lah, boleh merujuk pada dialek Kedayan ataupun merujuk kepada bahasa Melayu untuk melihat dialek Kedayannya. Okey. Jadi samalah macam kamus tutong tadi tapi kurang cuma lebih Ani Kedayan. Ya. Jadi mungkin dapat kita ni lihat juga sisipan sedikit sebanyak di dalamnya. Okey, kita main game lagi. Cuba. Nak tanyakan sini. Nak nampak mungkin sini kemari. Okey. Apa tu perkataannya? Cuba baik Baik sua? What? Baik sua. Baik sua. Apa maksudnya tu? Cuba. Sekejap. Nak cuba baca. Oh, merdu. Merdu. Baik sua okey. suaranya. Baik suaranya. Mungkin ada kelia macam ni orang diambil dari bahasa Melayu benar-benar. Cuma ia ditukar saja ke dialek Kedayan. Menarik sekali. Apa lagi perkataan di sana yang Mahira dapat kongsikan? Badung. Badung? Badung. Badung yang baby selalu Betul. Bedongnya kita. bedong, Bahasa macam Melayunya tu. bedong. Kalau bahasa Kedayannya badung. Oh, badung. Apa lagi? Okey, yang terakhir. Bagal. Magal? Bagal. Bagal? Bahasa Kedayan bagal. Cuba apa artinya? Panas? bukan. Entahlah. Artinya montel. Comelnya. Comel. Comel. Bagal. Betul. Okey, jadi sedikit Menarik sebanyak sekali, dikongsikan ya. Berkenaan dengan ini Kamus Kamus Kedayan Kedayan Melayu. Melayu. Lepas yang terakhir ini apa? Yang ini ialah daftar leksikal 7 dialek Brunei Darussalam. Yang ini merupakan mengandungi lebih kurang 2,000 entry yang menyinaraikan leksikal umum dialek penutur 7 puak di negara Brunei Darussalam. Jadi kalau dilihat di dalamnya itu ada padanan dalam bahasa Melayu kepada 7 dialeknya itu. Oh, jadi ini macam lebih general, lebih umum lah. Kalau sekiranya ada satu perkataan, ia punya terjemahannya 7 dialek ya, itu. betul. Wah, cuba lihat di dalamnya. Mesti banyak kan? Ada 7 dialek. 7 dialek di sini. Kita ni dapat saksikan artinya macam satu patah perkataan sekiranya macam mungkin comel. Lepas tu comel tu ada 7. Ya betul. 7 Dengan ada terjemahannya. 7 untuk yang punya dialek ataupun bahasa Melayu Brunei kepada comel. Jadi di sana ada juga disertakan dengan lambang fonetik untuk memperlihatkan bagaimana cara penyebutannya. penyebutan. Jadi mudahlah bagi mereka yang mungkin tidak tahu bagaimana cara Ya, sebutannya. betul. Kadang-kadang ejaannya lain. Ya, Jadi diberikan lambang rujukan. fonetik untuk melihat cara penyebutannya. penyebutannya. Ya, betul. Okey, Sangat menarik mungkin sekali. nak dapat tengok untuk melihat contoh Ya, di silakan. sini. Kalau sekiranya bujang, sinilah nak tengok dia dapat nak baca. Di sini, kalau bujang, sini nak cuba baca dan Okey. saksikan. Di sini, kalau bujang dalam bahasa Bruneinya bujang, tapi kalau bahasa Blacknya bujeng, buzen. Wah, susah. Bujeng. Lepas tu kalau dalam bahasa ada Brunei, Tutong, Blaid, Murut, Kedayan, Dusun dan Bisaya. Ya, betul. Macam padanannya itu cara bujang tadi kan. So jadi dipadankan mengikut dialek setiap dialek itu.
Okey, ini adalah contoh yang bagus. Membubuh ataupun bubuh. Macam kita ni bubuh makanan. Kalau Ya, bubuh ya, ya. rempah, Aha. cematup. Menabur lah kita ni, ya? Menabur. Kalau Menabur. Bruneinya menaruh. Kalau tutungnya ambubu. Beletnya ngisi. Oh, ya, ya, ya. Murutnya ngaru. Kedayannya mambubuh. Dusunnya nyapak. Nyapak, okey. Nyapak. Bisayanya nyampur. Wow, Wah, itu sangat menarik sekali ya. Baru pernah mudah ni kita sebabnya ni. kan 7 dialek kita ni tarusa dalam satu buku ini. Jadi memang satu perkara yang menarik lah ya. Betul sekali, lebih mudah sebenarnya. Ya. Jadi ingin sekali jua diketahui apa sebenarnya matlamat penerbitan kamus-kamus yang berbeza-beza ni. Jadi kita ni ada kamus Melayu Kedayan, Melayu Ya, Tutong, betul. ada yang 7 dialek. Apa sebenarnya objektifnya ni Puan? Okey, antara objektif ataupun matlamat penerbitan ini adalah paling penting mengangkat bahasa puak-puak jati yang tercatat dalam Perlembagaan Negeri Brunei Darussalam 1959 bagi memajukan dan menggayakan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua ialah mendokumentasikan dan memartabatkan bahasa pribumi yang agak terbatas sebenarnya kalau ditemui dalam bahan bercetak. Kemudian yang ketiga ialah sebagai bahan rujukan kepada para peneliti bahasa dan penyelidik yang mahu membuat kajian ilmiah. Mungkin mereka mahu melihat dari segi aspek maknanya ataupun dari segi ejaan ataupun contoh penggunaan katanya. Selain itu juga penerbitan ini adalah bertujuan untuk menarik minat pengguna yang mempunyai pengetahuan luas dalam bahasa pribumi supaya mereka dapat memberi maklumat lanjutlah seperti pendefinisian makna ataupun dari sumbangan kosakata. Dan terakhir ialah supaya bahasa pribumi itu diketahui dan disebarkan oleh masyarakat dan peminat bahasa. Ya, Alhamdulillah. Jadi Puan, mungkin dapat dikongsikan juga dalam konteks usaha melestarikan bahasa pribumian ni, adakah terdapat juga mungkin rancangan untuk menerbitkan kamus mengenai dengan dialek-dialek lain mungkin? Okey. Pada masa ini, setakat ini, unit perkamusan sedang menerbitkan dalam proses penerbitan untuk daftar leksika 7 dialek yang kita boleh lihat di sana. InsyaAllah akan diterbitkan edisi kedua. InsyaAllah akan diterbitkan pada tahun 2024 dengan beberapa penambahbaikan. Kemudian insyaAllah akan diterbitkan juga kamus dialek Belait Melayu yang dalam dialek Belait dan disertakan dengan takrifannya dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya juga daftar bahasa Melayu dialek Belait juga dalam entry bahasa Melayu yang dipadankan dengan dialek Belait seperti mana kamus Tutong dan Kedayan tersebut. Okey, jadi ingin sekali juga kita ni ketahui ya, di kesempatan ini sebenarnya melihat bahasa pribumi dan di dalam usaha untuk sama-sama melestarikan bahasa pribumi ini, apa sebenarnya kepentingannya untuk untuk kita ni jaga dan kita ni dokumentasikan di dalam kamus ni sebenarnya Puan? Okey. Kepentingan bahasa pribumi di negara Brunei Darussalam ini ialah merangkumi identiti kita ni, identiti budaya sejarah kita ni. Jadi ya, bahasa dan dialek itu merupakan bahasa komuniti asli yang terikat dengan warisan dan identiti orang Brunei. Kalau kita ni lihat kepada keadaan pada masa kini, kebanyakan masyarakat khususnya lah generasi muda banyak lebih cenderung menggunakan bahasa yang dominan dalam pertuturan sehari-hari. Okay. Jadi secara perlahan-lahan penutur jati itu akan hilang kecakapan dalam berbahasa atau dialek yang berkenaan. Jadi mungkin kalau ada pun mungkin hanya akan dituturkan dalam kalangan keluarga saja. Jadi tidak diketahui. Jadi kalau sekiranya kita ni biarkan perkara ini berlarutan, mungkin akan kepupusan bahasa. Jadi sedangkan bahasa pribumi itu adalah lambang jati diri kita ni, lambang budaya warisan kita ni serta lambang kesantunan dan keunikan identiti kita ni. Alhamdulillah tu ya, penerangan berkenaan dengan bahasa pribumi. Jadi mungkin pun boleh menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana ni peranan kamus dalam usaha melestarikan bahasa pribumi seperti yang dinyatakan tadi. Okey. Kamus ia berperanan sebagai untuk merakamkan atau mendokumentasikan pembendaharaan kata bahasa Melayu Brunei dan dialek-dialek lain. Tapi ia juga berperanan dalam memelihara kosakata khas dan juga istilah. Maka saya bagi contoh, misalnya dalam kamus bahasa Melayu Brunei terdapat beberapa istilah. Sebagai contoh dalam istilah Inggeris iaitu infant.
terdapat juga istilah Bruneinya iaitu anak damit. Kemudian salah satu lagi istilah newborn, Inggeris kan tu. Jadi ada istilah Bruneinya iaitu anak damit baru lahir. Jadi kamus itu juga berperan untuk memelihara apakah kosakata dan istilah yang ada dalam bahasa Brunei. Dan yang kedua ialah memelihara tata bahasa dan struktur ayatnya. Jadi saya bagi contoh kepada Kamus Bahasa Melayu Brunei, dalam kamus tersebut ada mengandungi contoh penggunaan kata. Jadi dalam contoh itu sebenarnya untuk memperlihatkan macam mana sesuatu kata itu digunakan dalam konteks yang betul. Dan seterusnya memperlihatkan struktur ayatnya yang tersendiri. Jadi termasuklah cara penyebutannya. Okay? Saya bagi contoh mungkin dalam beringan-ingan. Beringan-ingan. Kita tahu maknanya bahasa Brunei. Macam ubaya-ubaya. Okay, so macam dalam sana kalau dilihat kepada entry ingan, kita dapat lihat contoh penggunaan katanya. Mun memarahi anak itu beringan-ingan tahjua cuma tu. Macamnya berpada-pada. Berpada-pada. Ya, berpada-pada. Ada hatnya cuma tu. Jadi atutah salah satu peranan kamus untuk memperlihatkan contoh penggunaannya dalam konteks yang betul. Okay. Jadi beringan-ingan Ingan-ingan nyanyikan ya. Ya, beringan-ingan. Kemudian yang ketiga ialah memelihara konteks penggunaan ayatnya. Ini apa yang saya maksudkan untuk mengelakkan kekeliruan. Okey. Sebagai contoh tagal dalam bahasa Melayu Brunei. Pendeknya kita ya. Bukan. Tagal satu-satunya. Satu-satunya. Okey. Kadang tagal itu adalah kesubalah kus tagal. Sekejap. Sekejap kan. Sebentar ni katanya. Ya, sebentar sekejap. Jadi dalam pengetahuan Puan, tagal itu adalah sekejap kan. Jadi adakah makna lain? Sedikit. Okay. Saya bagi contoh minum kopi tagal bersusu. Mesti bersusu. Mesti bersusu cuma tu. Okay. Sebenarnya maksudnya Salah tanpa mencuba. Tanpa. Ya, tanpa. Okay. Jadi dapat dilihat sini macam mana peranan kamus itu mengelakkan kekeliruan. Jadi kalau orang melihat tagal, ini minum kopinya tagal bersusu. Ini bukannya tagal ini sekajapkannya cuma tu. Jadi kalau ia rujuk pada kamus, dapat melihat sebenarnya ada makna lain. Ada homonimnya jatuh. Jadi boleh ke tu Puan kalau saya katakan saya tidak dapat hidup tagal mahirah di sisi. Atau dapatkan lain konteks. Jadi mungkin ada perkongsiannya lagi Puan? Itu sajalah ya. Okey. Jadi dalam kita ni melihat betapa kamusan ni memainkan peranan dalam melestarikan bahasa pribumi. Menarik sekali kita ni belajar ingan, tagal, apa lagi macam-macam kita ni belajar pada hari ini. Tapi sebenarnya kita ni ingin tahu apa inisiatif ataupun di antara usaha lain sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya adanya kamus bahasa pribumi Brunei ini Puan. Okay. Alhamdulillah pada masa ini terdapat banyak program ataupun aktiviti yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Antaranya ialah Dudun DBP di mana pelbagai aktiviti seperti untuk memperkenalkan bahasa Melayu Brunei dan dialek-dialek kepada masyarakat, termasuklah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Yang kedua juga ialah Kalinga Bahasa di mana ia merupakan menyediakan kosakata bahasa Melayu Brunei untuk dimuat naik dalam media sosial Facebook dan Instagram DBP. Kemudian yang ketiga ialah ada menyediakan entry bahasa Melayu beserta contoh penggunaan kata untuk disiarkan dalam media cetak. Selain itu juga ada aktiviti bengkel pengenalan dialek Tujuh Puak yang juga bertujuan untuk memberitakan kepentingan untuk melestarikan penggunaan bahasa dan dialek tempatan. Selain daripada program-program tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka juga memastikan ketersediaan kamus-kamus di tempat-tempat seperti perpustakaan supaya dapat meningkatkan accessibility kepada sumber ini. Jadi Puan, dalam kamus dan daftar yang sudah diterbitkan ni, mungkin Puan boleh berkongsi mengenai dari mana ni sebetulnya sumber kosakata
bahasa pribumi yang ni biasanya diperolehi ni Puan? Okey. Sebenarnya biasanya sumber kosakata itu diperoleh daripada berbagai-bagai sumber. Okey. Jadi antaranya ialah sumber bahan bacaan, Ya. okey, cerita-cerita lisan ataupun pertuturan harian orang ramai, khususnya orang tua-tua. Ya. Jadi justru pengumpulan kosakata itu sebenarnya banyak melibatkan komuniti tempatan dan memerlukan penyelidikan dan wawancara yang efektif. Jadi kepentingan untuk penyelidikan lapangan itu adalah untuk memastikan ketepatan maklumat kata dan untuk memahami bagaimana kata-kata itu digunakan dalam konteks nyata. Jadi itulah sedikit sebanyak ya berkenaan dengan macam mana kita ni kan dapat sumber kosakata bahasa pribumi ini. Jadi ingin juga ditanyakan, sebenarnya kita ni ada kamus di sini. Jadi bagaimana sebenarnya kamus-kamus ini dapat menjadi alat ataupun wahana yang efektif dalam mendidik generasi muda tentang bahasa pribumi mereka? Okey. Kamus ini berperanan untuk mendidik generasi muda tentang bahasa bumi disebabkan beberapa perkara. Yang pertama ialah kamus merupakan sumber autentik yang menyediakan makna atau takrifan dalam bahasa yang mudah difahami. Jadi memudahkan pengguna untuk memahami makna setiap kosakata dan dialek berkenaan. Kemudian yang kedua ialah contoh penggunaan kata yang ada dalam kamus turut membantu pengguna untuk mendalami cara penggunaan kata mengikut konteks penggunaannya yang betul. Jadi secara tidak langsung generasi muda boleh mengaitkan dan mengaplikasikan dengan situasi kehidupan harian. Jadi ada dalam huraian makna biasanya ada keterangan tambahan. Kalau kita lihat dalam kamus Brunei contohnya ada disertakan nilai-nilai budaya atau ciri-ciri fizikal dan fungsi penggunaan suatu benda yang terkait dengan bahasa pribumi. Okey, saya bagi contoh kaban. Kaban, mungkin generasi muda ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kaban. Jadi kalau mereka rujuk kepada kamus, mereka dapat melihat takrifannya iaitu peti daripada kayu atau besi untuk menyimpan pakaian. Kabat ke kaban? Kaban. Kaban. Peti daripada kayu atau besi untuk menyimpan pakaian dan sebagainya. Jadi kalau generasi muda mungkin dia tahu kan apa maksud kaban. Jadi kalau mereka rujuk kepada kamus, baru tahu kaban ialah sebuah peti. Jadi biasanya peti itu diperbuat daripada kayu, besi. Jadi apa fungsinya, penggunaannya. Jadi kamu beritahu fungsinya untuk menyimpan pakaian dan sebagainya lah. Kalau dulu adalah banyak pakai cerita. Jadi itu yang dinamakan sebagai kaban, sebuah peti yang fungsinya untuk menyimpan baju dan sebagainya. Ya, betul. Jadi terbayang. Okey, jadi sebenarnya dalam panjang lebarnya tapi amat padat dan menarik sekali informasi yang Puan kongsikan. Mungkin ada penonton kita ni mau rumusan. Jadi mungkin dapat berikan satu rumusan dan kesimpulan berkenaan dengan wawancara kita pada hari ini. Silakan, Puan. Sebagai kesimpulan, kamus berperanan sebagai bahan rujukan yang merakamkan kosakata bahasa yang berkaitan dengan adat budaya dan kehidupan masyarakat. Justru penghasilan kamus ini, usaha penghasilan kamus ini wajar diteruskan dan mendapat sokongan daripada semua pihak. Jadi usaha-usaha berkenaan diharap dapat meningkatkan lagi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya bahasa pribumi itu dipelihara. Apatah lagi dengan menggunakan platform digital dan memanfaatkan media sosial juga diharap dapat membantu memperluaskan lagi penyebarannya dan memantapkan lagi penggunaannya. Jadi penglibatan komuniti tempatan juga membuktikan usaha kolektif masyarakat dapat memberi impak yang positif dalam pelestarian bahasa pribumi dan menjadikan kamus itu lebih autentik. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka akan terus memantau perkembangan bahasa pribumi dan berusaha menggali kosakata bahasa dan dialek di negara Brunei Darussalam yang masih terpendam atau belum ditemukan. Jadi usaha ini tidak juga dapat dilakukan secara bersendirian. Jadi memerlukan kerjasama dan sokongan padu daripada semua pihak. Kita ni dapat memastikanlah kamus ini sebagai kamus bahasa bumi terus relevan dan berkembang.
Bahasa itu adalah cerminan budaya kita ni. Jadi kita ni semua sama-sama bertanggungjawab untuk menghargai dan menjaga keasliannya supaya indah pupus di dalam zaman. Alhamdulillah. Jadi Puan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zamriah binti Haji Jelehi, merupakan pegawai Perkamusan Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana berkesudian ya untuk mengongsikan berkenaan dengan peranan kamus dalam melestarikan bahasa pribumi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.